Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak anda sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, ada 3 perkara besar yang berlaku semalam, iaitu pada hari Isnin 3 April tahun 2023 berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar, yang mana jika boleh saya mulakan, perkara yang pertama adalah berkenaan dengan sesi di Parlimen apabila usul cadangan untuk perbahasan bagi tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar ini telah pun ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat, yang mana telah pun menimbulkan kemarahan ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional, iaitu Wan Ahmad Faizal, kalau tak salah, Wan Ahmad Faizal, ya, saudara Wan Ahmad Faizal, yang mana beliau telah pun menyatakan yang perkara ini sepatutnya dibincangkan kerana Parlimen akan bersidang hari ini, terakhir kalau tak salah saya, sama ada hari ini ataupun esok. Jadi usul telah pun ditolak dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat mengemukakan cadangan agar dikemukakan, dihantar semula usul baru, tetapi kita tahu masa semakin suntuk. Jadi adalah mustahil untuk kita melakukan semua perkara ini, dan akhirnya sesi perbahasan ataupun perbincangan ini tidak akan dapat dilakukan. Dan jika pihak kerajaan maupun Speaker Dewan Rakyat betul-betul prihatin berkenaan dengan nasib rakyat dan sebagainya, saya rasa mereka sepatutnya menerima usul ini dan membahaskan. Setidak-tidaknya seperti yang saya selalu nyatakan, saya masih lagi tak nampak alasan kenapa pengeluaran secara bersasar ini tidak boleh dilaksanakan oleh kerajaan maupun oleh pihak KWSP, terutamanya sekali apabila kita meletakkan kategori suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah tidak mencarum, mereka yang tidak aktif mencarum ni sebagai antara kategori utama yang kita hendak benarkan mereka ini mendapat akses terhadap wang KWSP mereka. Jadi jika ada perbahasan, kita akan dapat jawapan, kita akan dapat tahu kenapa tidak boleh dilaksanakan pengeluaran untuk golongan-golongan ini, suri rumah sebagai contoh, daripada Kementerian Kewangan ataupun Menteri Kewangan ataupun Timbalan Menteri Kewangan. Jadi apabila usul ini ditolak, sehingga sekarang saya masih lagi tidak mendapat jawapan secara bertulis ataupun secara rasmi, bukan sesi parlimennya, secara rasmi, kenapa perkara ini tidak boleh dilaksanakan kepada mereka yang sudah tidak mencarum lagi. Jadi persoalan itu masih lagi tergantung dan tidak ada sebarang jawapan daripada pihak kerajaan. Okey, perkara yang kedua yang terjadi semalam pula apabila misi berjalan kaki daripada Johor sehingga kepada Istana Negara, yang mana saudara Nur Azlan telah pun selamat tiba di Istana Negara. Walaupun YDPA tidak berada di Istana Negara, tetapi ketibaan beliau telah pun disambut dengan baik dan kita pun dapat lihat beliau dengan berpakaian kemas, dapat bercakap dengan lancar dan diiringi oleh beberapa pegawai dan sebagainya lah untuk menemani beliau. Malah apa yang menarik perhatian saya adalah Agong juga tahu berkenaan dengan kehadiran beliau, misi beliau untuk hadir ke Istana Negara apabila YDPA telah pun menyerahkan sedikit sanggup hati kepada saudara Nur Azlan. Maafkan saya. Okey, sanggup hati itu penting untuk beliau. Tetapi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah bukan berkenaan dengan sanggup hati, tetapi ke pengetahuan YDPA berkenaan dengan misi saudara Nur Azlan ni. Saya harap Yang Pertua Agong akan membuka suara beliau berkenaan dengan isu ini semasa di dalam mesyuarat pra ataupun pasca kabinet yang akan berlaku pada hari Rabu ataupun pada hari Khamis sama ada minggu ni, tapi minggu hadapan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita berharap sangat YDPA dapat membuka mulut menyuarakan berkenaan dengan perkara ini, dan apa yang dilakukan ataupun misi yang dilakukan oleh saudara Nur Azlan ini sepatutnya tidak perlu dilakukan oleh seorang rakyat Malaysia yang berada dalam sebuah negara yang sangat harmoni, yang sangat kita kata orang kata kaya dan sebagainya lah, yang mana kerajaan yang prihatin sepatutnya dapat membantu beliau untuk menyelesaikan masalah beliau, bukan membantu dengan memberikan wang, tetapi setidak-tidaknya mendengar apa cadangan daripada rakyat yang beliau ataupun wakil-wakil daripada beliau, NGO dan sebagainya, yang cadangkan untuk menyelesaikan segala permasalahan bagi mereka yang terkesan ini. Okey, jadi insyaAllah saya berharap sangat akan ada orang kata sedikit sebutan daripada YDPA di dalam mesyuarat kabinet yang akan berlaku dalam masa terdekat ini. Dan yang ketiganya, dalam masa yang sama juga apabila kedua-dua perkara ini berlaku,
sidang parlimen dan juga keadilan saudara Nur Azlan di Istana Negara, pihak KWSP telah pun mengumumkan berkenaan dengan fasiliti simpanan akaun 2 FSA 2 ataupun yang netizen ataupun di sosial media kita gelarkan sebagai cagar, telah pun dinyatakan dia punya orang kata kaedah cara permohonan bank yang terlibat. Jumlah simpanan minimum yang diperlukan adalah RM3,000, jumlah pinjaman yang boleh dilakukan adalah maksimum sehingga RM50,000, terbuka kepada pencarum yang berumur 40 tahun ke atas dalam tempoh 10 tahun pinjaman dan boleh memilih untuk orang kata menyelesaikan pembayaran pada usia 50 tahun ataupun 55 tahun. Secara basicnya apa yang kita boleh faham di sini adalah pinjaman ini maksudnya tidak perlu dibayar lagi secara bulanan oleh pencarum yang layak untuk mendapatkan pinjaman ini, tetapi pinjaman ini akan dibayar apabila sampai pada usia 50 ataupun 55 tahun, yang mana wang daripada akaun 2 beliau akan ditolak dan dibayar semula kepada bank yang memberikan pinjaman tersebut. Okey, memang cadangan ini mempunyai tentangan yang sangat besar, yang sangat hebat dari segi idea berkenaan dengan atalnya dan juga pelbagai perkara yang lain lah. Itu saya tak nak sebut. Tetapi apa yang saya lihat, saya percaya kerajaan telah pun mengkaji perkara ini, dan apabila kerajaan cuba hentak melaksanakan perkara ini, cagar ini, maksudnya mereka telah melihat secara keseluruhannya. Cuma apa yang saya bimbang adalah berkenaan dengan apabila kita tahu Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa akan ada kadar faedah di antara 4 hingga 6%. Jadi di sini fasiliti simpanan akaun 2 ni ataupun yang kita punya sebagai cagar ni, ibarat kita mengeluarkan wang caruman KWSP kita sehingga RM50,000, tetapi apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini, kita tak keluarkan, kita biarkan dalam akaun 2, tetapi bank akan dahulukan duit sehingga RM50,000, maafkan saya, untuk diberikan kepada pencarum. Jadi maksudnya tujuan kerajaan ini adalah untuk membolehkan RM50,000 dalam akaun 2 kita ni menikmati dividen tahunan 4.5%, 5.65% sampai ke 6% dan sebagainya lah. Okey, dia ada orang kata tambah tolak di sinilah. Apabila bank mengenakan kadar faedah, maksudnya dia kata 4 hingga 6%. Kalau bank mengenakan kadar faedah 4% dan setahunan ya, untuk 1 tahun, dan juga KWSP dividen sekitar 5%, kita katakanlah. Jadi daripada 5% ni, tolak 4% untuk bayar bunga, kita bahasa yang mudah untuk bayar faedah pinjaman ataupun bunga. Jadi pencarum itu masih mempunyai baki dividen sebanyak 1% di dalam simpanan akaun KWSP mereka. Jadi ini dilihat, pada saya melihat situasi ini seolah konon-kononnya nak win-win situation. Pencarum ada simpanan mereka lagi, menikmati dividen dan sebagainya. Jadi orang kata sedikit sebanyak boleh membantulah walaupun tak banyak. Tetapi apa yang saya risaukan adalah, kalaulah kata, jangan kita tahu yang bank yang akan boleh memberikan pinjaman adalah MBSB salah satunya, dan MBSB ni pemegang saham MBSB ni adalah KWSP lebih daripada 40%. Apabila tidak ada dia pada saya, kalaulah kata pinjaman ini tidak diletakkan pada kadar 4%, diletakkan pada kadar 6%, tetapi dividen yang diperoleh pada tahun berkenaan adalah lebih rendah, mungkin sekadar 4%. Kita perlu bayar interest 6%, tapi dividen kita hanya dapat 4%. Jadi kita actually kena keluarkan duit kita lagi ekstra daripada akaun KWSP sebanyak 2% untuk membayar kadar faedah. Jadi di sini saya melihat perkara ini sangat orang kata tricky dan mungkin akan merugikan pencarum, kerana prestasi keuangan KWSP ini dari segi dividen ni tidak menentu. Dan apabila KWSP memegang saham yang sangat besar untuk MBSB dan MBSB memberikan pinjaman dahulu 10 tahun kemudian baru bayar balik, jadi adakah ia akan menjejaskan orang kata pelaburan ataupun pendapatan MBSB tersebut? Dan jika ianya menjejaskan pelaburan ataupun pendapatan MBSB, sudah tentulah pendapatan KWSP juga akan terjejas, kerana KWSP merupakan antara pemegang terbesar saham di dalam MBSB Bank. Jadi jika pelaburan KWSP pun terjejas disebabkan pelaburan MBSB terjejas disebabkan oleh diberikan pinjaman tanpa ada sebarang pendapatan bulanan sehingga tempoh 10 tahun,
masalah ini akan menyebabkan kadar dividen yang akan rendah. Jadi apabila kadar dividen yang akan rendah, saya percaya matlamat saya, mungkin kerajaan tak ceritakan sebelum ini, adalah untuk memastikan at least pencarum ada juga lebihan dividen sebanyak 1 ataupun 2%. Jadi saya risau perkara ini tidak akan mungkin terjadi, malah pencarum mungkin terpaksa orang kata membayar lebih lagi disebabkan oleh kadar dividen yang lebih rendah, yang mana dalam kontrak KDBSP, dalam akta dia perlu setidak-tidaknya untuk membayar dividen sebanyak 2.5% walau macam mana pun prestasi kewangan KDBSP. Bayangkanlah kalau kata dalam masa 5 tahun 6 tahun COVID-20 COVID-21 dan sebagainya, dan pelaburan ataupun pendapatan KDBSP tidak baik dan KDBSP hanya membayar dividen tahun tersebut dan juga 2-3 tahun ke depannya sebanyak sekitar 2 atau 3% dengan kadar faedah pinjaman bagi fasiliti simpanan akaun 2 iCagar ni sebanyak 6%, maksudnya pencarum perlu lagi membayar interest dan ditolak daripada akaun KDBSP. Matlamat untuk membolehkan pencarum mempunyai baki yang lebih sedikit oleh dividen ini mungkin tidak akan tercapai, sebab benda ni adalah unpredictable. Kita tidak boleh menjangkakan apa pulangan yang akan diperolehi oleh KDBSP dan juga sebagainya daripada hasil pelaburan. Jadi ini adalah antara perkara yang membimbangkan saya, tetapi apa-apa pun kita sama-sama nantikan berkenaan dengan penjelasan lanjut daripada pihak KDBSP dan juga daripada pihak bank. Tetapi untuk anda, walaupun pada 7 hari bulan ini sudah boleh membuat pinjaman dan sebagainya, jika anda faham terma dan sebagainya, tak apa, silakan kalau anda rasa berminat. Tetapi bagi mereka yang mungkin rasa ragu-ragu dan sebagainya, tunggu, bagi kita teliti, kita lihat dulu, dan insyaAllah kita akan berkongsikan, saya akan berkongsikan berkenaan dengan apa keperluan dia ataupun macam mana kaedah pengiraan dia dan sebagainya lah. Kita akan meletakkan berdasarkan situasi semasa, mungkin situasi diri saya sendiri. Kalau kata saya membuat pinjaman tersebut, macam mana dari segi pembayaran bulanan dan sebagainya. Sebab walaupun saya belum berusia 40 tahun, tapi mengikut apa yang saya baca di dalam laman web KDBSP, yang ini adalah fasa pertama FSA ni, dan dia akan ada fasa yang kedua yang mungkin akan melibatkan pencarum yang berumur 40 tahun yang ke bawah, dan mungkin mereka ini terpaksa membayar secara bulanan, tidak seperti mereka yang berumur 40 tahun tu apabila mereka cukup tempoh pinjaman 10 tahun baru ditolak daripada akaun KDBSP mereka. Jadi apa-apa pun untuk pencarum semua, seperti biasa, kekalkan bertenang, teruskan berdoa dan saya masih yakin lagi, walaupun Parlimen akan tamat bersidang untuk sesi pertama ni dan sebagainya, saya masih yakin kita masih lagi mempunyai ruang, kita masih lagi mempunyai peluang. Cuma kita perlu kekal bertenang dan teruskan berdoa. InsyaAllah satu hari nanti tuntutan ini pasti akan berjaya. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan Facebook saya Firdaus Selamat, YouTube saya Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.